Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Vivi Emir Zaika dalam Buletin UKAS edisi petang 19 Oktober 2020. Berita utama. Semua jentera gabungan Parti Sarawak GPS mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan bukan hanya mengekalkan kerusi tetapi menang besar dalam pilihan raya negeri PRN 12 yang akan diadakan tidak lama lagi. Justru Timbalan Ketua Menteri yang juga Adun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Uga Embas menegaskan kepada jentera GPS agar sentiasa bersedia dan bekerja penuh komited bagi memastikan kemenangan untuk mempertahan serta memperkuatkan kerajaan sedia ada. Semasa taklimat pilihan raya untuk ejen parti GPS PBB pada Ahad, beliau selaku penyandang kerusi Dun Bukit Saban menyatakan GPS PBB sudah bersedia 100% untuk menghadapi PRN ke-12. Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak turut menyeru semua jentera GPS menepis pembohongan, tohmahan dan fitnah yang dilemparkan pihak pembangkang terhadap kerajaan GPS. Laporan berikutnya. Sektor pelancongan merupakan salah satu daripada aktiviti yang boleh membantu untuk meningkatkan kemahiran dan menjana pendapatan rakyat di negara ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Hajah Nancy Shukri berkata, ini kerana produk pelancongan menyumbang sebanyak 15.2% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Ahli Parlimen Batang Sadong itu menambah pihak kementeriannya juga cuba untuk membawa orang tempatan bagi memikirkan dari sudut pelancongan domestik. Kalau dilihat pelancongan adalah salah satu daripada produk kalau di seluruh Malaysia ini 15.2% menyumbang kepada KDNK negara kita. Jadi sebab itu maka kita perlu seterusnya sentiasa bekerja mencari produk yang baru. Beliau berkata demikian semasa majlis penutupan program pembangunan kemahiran komuniti kraf anyaman Bemban di Simunjan pada Ahad. Dalam pada itu, beliau memberitahu pihak kementerian juga akan membantu untuk melatih para pelajar dijadikan sebagai ambassador atau volunteerism dengan berkongsi melalui sosial media mengenai tempat-tempat yang menarik di kawasan mereka. Seterusnya, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP terus memberi sokongan sepenuhnya kepada Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg untuk terus memimpin negeri Sarawak dalam pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 dan terus menjadi Ketua Menteri Sarawak. Presiden SUPP Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, sumbangan yang diberikan oleh Datuk Patinggi Abang Johari untuk Unifor Pendidikan Bahasa Cina yang menandakan permulaan bangsa Sarawak di mana peluang pekerjaan dan sumbangan diberikan tanpa mengira bangsa dan kaum. Tambah beliau, Ketua Menteri juga telah memberi sumbangan bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS sejumlah 2.25 bilion ringgit untuk membantu Sarawak Disaster Management Committee SDMC dalam penularan wabak COVID-19 turut menjadikan negeri Sarawak sebagai negeri yang terselamat di Malaysia. Berikut pula. Kerajaan Sarawak telah meluluskan sejumlah peruntukan bagi membina benteng di dua kawasan tanah runtuh yang berlaku tahun lepas sehingga mengakibatkan kerosakan beberapa buah rumah. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ketika ini kerja-kerja membina benteng di kawasan yang terjejas akibat tanah runtuh di Kampung Bukit Kota dan Kampung Pemukat sedang dilaksanakan. Alhamdulillah, kita berterima kasihlah kepada kerajaan negeri kerana telah pun memberi peruntukan untuk penambahbaik dan membina benteng di dua kawasan tanah runtuh pada tahun lepas yang menjejaskan beberapa buah rumah, yaitu di Kampung Bukit Kota dan juga di Kampung Pemukat. Dan sekarang kita mendapati proses pembinaan benteng sedang berjalan dan ianya dijangka siap dalam sebulan lagi lah. Ini memberi kelegaan lah kepada pemilik rumah yang terlibat. Beliau yang juga Adun Bukit Kota turut menjelaskan lawatan ke projek perintis bagi tanaman nanas variety. Nanas variety terbaru ni dikatakan sangat manis
dan senang untuk dipasarkan. Dan kita lihat ia satu perkembangan yang baik dalam sektor pertanian di Sarawak, amnya dan di kawasan Limbang, Bukit Kota khasnya lah. Dan kemudian kita akan memperkembangkan nanas ini ke seluruh negeri Sarawak. Mengenai perkembangan swab test COVID-19 yang wajib bagi warga negara asing yang transit menggunakan jalan darat melalui negara Brunei, Datuk Dr. Abdul Rahman menjelaskan Kerajaan Sarawak bersetuju menanggung kos ujian COVID-19 seperti yang telah pun diluluskan dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Negeri pada hari Khamis lepas. Kerajaan negeri bersetuju untuk membiayai sepenuhnya kos untuk ujian swab COVID ini untuk semua rakyat Sarawak. Semua rakyat Sarawak. Sebagaimana kos yang ditanggung kerajaan negeri bagi rakyat Sarawak yang datang daripada luar Sarawak. Kos swab dan juga kuarantin di hotel. Tapi bagi kita yang nak transit, kita memerlukan swab dan tak payah kuarantin lah. Lalu Brunei, kos itu ditanggung oleh kerajaan negeri. Jadi ini meringankan beban orang-orang kita lah yang terpaksa melalui Brunei, termasuk semualah pekerja harian, pegawai kerajaan, mereka yang pergi ke Miri untuk perubatan, untuk pelajaran dan juga untuk menghantar barang-barang, asalkan dia orang Sarawak. Itu satu berita yang baiklah bagi kita untuk penduduk di Limbang dan juga di Lawas. Seterusnya, masyarakat diseru agar tidak takut untuk melaporkan kejadian jenayah dalam komuniti kepada pihak berkuasa. Menteri Muda Utiliti Elektrik Luar Bandar Merangkap Adun Belaga, Datuk Liwan Lagang berkata, tanggungjawab bersama itu penting bagi memastikan keharmonian dan keselamatan ramai. Bercakap semasa merasmikan bengkel kepolisan komuniti 2020 di Dewan Masyarakat Belaga pada Ahad, tambahnya ibu bapa juga perlu memantau kegiatan anak-anak mereka. Sekian edisi petang bersama saya Vivi Mirzaika dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.